Okey dah boleh dah kat sini. Okey Ustaz, dah boleh dah. Dah kita recording semua. Ustaz, silakan Ustaz. Dengan tajuk yang agak tajuk yang agak orang kata benda ni memang sinonim dengan makcik-makcik lah. Kan kakak-kakak ni semua kan direct selling tu semua kan. Okey, baik. Silakan Ustaz, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Kak Syida, ada Kak Liza dan kemudian semualah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi topik perbincangan muamalat kita yang sebelum ni kita dah bincang tentang isu berkait dengan mata wang. Hari ini kita nak bincang tentang isu agent, jadi dropship, jadi stokis dan dealer, apa-apalah nama reseller, apa-apalah nama yang ada tu. Jadi semua itu adalah berkait rapat dengan juga berkait rapat dengan isu-isu hukum yang mana kita nak tengok dan boleh jadi juga dia adalah daripada sudut syarikat. Syarikat tu sendiri kalau dia nak di bawah dia nak kena ada ejen ataupun stokis, apa yang perlu ada, apa hukum-hukum yang terkait dan apa isu-isu yang mesti dititik beratkan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengoklah. Okay, so secara ringkasnya sebelum kita pergi kepada perbincangan, kita tahulah secara ringkas, mungkin di kalangan perempuan pun tak ada masalah lah, mungkin tahulah daripada sudut secara ringkasnya apa itu dropship, affiliate, reseller, agent, dealer, stokis, HQ dan yang selainnya. Kerana pokoknya asal perbincangan dia, kalau kita faham isu ini ataupun faham tentang perkara ini, maka kita mudahlah untuk nak tengok daripada sudut hukum. Sebab tu dalam fiqh ni istilahnya dipanggil al-hukmu far'un an tasawwurihi. Kan maksudnya hukum itu adalah sebahagian daripada gambaran kepada apa yang nak dibincangkan tu. Kan kalau tak ada gambaran tu maka susah sikitlah. Okey. So kita secara ringkasnya biasanya dropship ni kira yang paling bawah lah. Dia kiranya penjual. Dia kiranya orang yang mana kalau kita ringkaskan dia tak perlukan keluar modal, stok pun dia tak simpan, dia cuma promosi je dan kemudian ambil order. Okay. Jadi itu secara ringkas lah, maka poin dia saya macam biasalah saya contoh lah. Okay. So ini asas kepada dropship 3 perkara ni kan. Jadi maksudnya kalau dunia sekarang ini kita perlukan kepada duit dan duit tu secara part time dan sebagainya ataupun side income, maka boleh buat bisnes berkait dengan dropship kan. Jadi itu dia punya asalnya dan dia tidaklah perlu ada keluar duit, mungkinlah adalah sikit-sikit kot untuk buat FB ad ke apa ke untuk promosi dan sebagainya lah kan. Cumanya dia dengan syarikat ataupun dia dengan ejen, maka dia tidak ada apa-apa bayaran yang sepatutnya dikenakan kepada dropship. Okay. So itu dia punya asas dia. Dan kemudian dia punya isu dia ialah ada perkara yang berkaitan dengan sistem affiliate lah, dia sistem. Beza dropship ni kebiasaannya orang akan pakai sistem lah. Kan ada juga yang buat manual kan, maksudnya barang masuk, barang keluar, dah bayar ke belum apa dan sebagainya, dia pakai Excel contohnya. Kan dia tulis, dia rekod apa semua. Tapi biasanya agak sukar, maka sebab tu timbulnya isu affiliate ni. Kan jadi maksudnya affiliate ni dia lebih bagus untuk dia punya apps, untuk dia punya sistem, software dia, untuk merekod kita punya pembelian ataupun jualan kita. Dan terutamanya, kita boleh tahu komisen kita berapa setiap yang terjual dan kemudian kita boleh tahu juga link kita. Biasa affiliate ni pakai link saja. Kan kita promotekan kita punya link tu kepada tak kiralah link jual produk kasut ke kan, jual produk-produk apa-apalah kan. Okay. Jadi dengan sebab adanya affiliate maka berkembang majulah daripada sudut boleh jadi apa ni kita kata dropship buku kan, dropship produk-produk, dropship apa-apalah pakaian ke tudung ke dan sebagainya dengan adanya sistem affiliate. Dan sistem ini alhamdulillah daripada sudut
kita kata apa, kepatuhan syariah ke ataupun apa, iaitu penasihat syariah kena semak lah bila mana ada syarikat itu dia buat dropship ataupun dia pakai ejen dan yang selainnya. Okey. So bezanya dekat sini lah. Dropship dengan affiliate ni sikit bezanya dari sudut commission kan, daripada sudut teknik, daripada sudut software, daripada sudut dia punya kita kata apa, istilah mudah nak faham cara lah kita nak ambil order tu ataupun bagaimana pelanggan nak mengambil order ataupun dia nak order barang tu kan. Jadi melalui link, dan kalau dropship kebiasaannya mungkin telefon saja, dia pun bagi nombor dan sebagainya, bersetuju pada barang-barang yang telah dinyatakan dan bersetuju untuk membeli kan. Okey, tapi affiliate lebih baguslah daripada sudut sistem dia. Okey, kemudian di sini ada pula istilah secara umum reseller ataupun agent. Okey. Maksudnya yang ni yang paling bawah, so boleh kita kata yang ni nombor 4 lah. Okey, yang paling bawah sekali. Okey. Kemudian nombor 3. Nombor 3 ni agent. Ramai kadang-kadang orang terkeliru dah antara dropship, affiliate dengan agent. Kan? Semua orang pakai agent, semua agent. Agent hartanah, agent semua agent belaka kan. Tapi hakikat sebenarnya agent bawah dia tu dia kena cari dropship. Di atas sikit lah. Kan, daripada sudut ranking tu di atas sikit lah. Jadi dari secara umumnya kita kata dia ada modal sikit, mungkin dia kena beli 10 produk ke untuk sebagai dia punya jualan lah nanti kan, untuk dia nak agihkan kepada dropship. Kan, mungkin dia kena beli 50 ke, macam tu lah. Jadi tu agent, bermodal dan dia memiliki produk tu lah. Memiliki produk. Produk tu mungkin dia tak pegang. Produk tu mungkin dekat warehouse tapi dia beli dulu 10. Contohnya harga 100 tapi dia beli RM70 lah, maka kalau dijual dapat untung RM30. Banyak lah tu kan. Ataupun mungkin dia beli produk tu RM100 pada harga asal. Yang HQ syarikat tetapkan RM100. Tetapi dia punya modalnya RM80. RM20 dia dapat untung. Lepas tu dia tolak dekat dropship, dia ambil mungkin untung RM10 ke, dan dia dapat RM10 kat situ. Gitulah secara umumnya tentang agent. Harga ditetapkan sini maksudnya biasanya daripada HQ lah. Harga tu tak boleh lah suka-suka hati untuk kita ubah. Itu termasuk dalam, tak, orang kata apa, tak boleh buang harga. Okay, tak boleh. Kalau boleh tu macam mana? Kalau tak boleh tu kenapa? Nanti kita akan detailkan lah. Ni kita nak tahu dulu secara ringkas. Dan kena cari dropship lah, dropshipper. Kan, dia kena cari orang-orang yang nak tolong promote, link ke, jual ke produk-produk yang dia ada. Okey, tu secara ringkas. Kemudian seterusnya, kita nak tengok dia tanya soalan broker. Broker tu dia lebih kepada stokis sebenarnya. Stokis lah. Boleh juga letak dia dekat agent. Macam broker, kalau saham tu dipanggil remiser. Kan? Tapi remiser tu dia jual beli saham tu dia dah lain sikit lah. Cuma kita kata yang ni lebih kepada produk-produk lah. Sama juga macam ejen takaful lah. Ejen takaful termasuk kalau ejen takaful ni sebab asalnya dia jual produk dia produk takaful. Kan, produk pelindungan, produk apa kita kata, dia punya kemalangan ataupun produk hibah takaful kan, ataupun lien, investment takaful dan macam-macam lagi. Jadi secara asalnya dia ejen lah. Dia ejen lah. Cuma umumnya kita panggil ejen, tapi sebenarnya dia still di bawah dropship lah. Dia dropship lah. Ejen tu dia lebih kepada dia punya dealer ataupun kepada dia punya leader, di bawah-bawah dia tu. Biasanya gitulah. Cuma kadang-kadang jangan risau sangat dengan terma tu salah ataupun tak betul guna ke apa, sebab biasa orang panggil semua ejen. Dropship pun ejen, takaful pun ejen, tanah pun ejen, dia punya leader pun ejen takaful juga. Padahal sebenarnya dia mungkin leader. Dia mungkin stokis, dia taklah banyak sangat buat untuk pergi jumpa orang apa semua. Dia lebih kepada dia punya anak-anak buah, dia panggil apa, downline dia. Contohnya lah. Itu istilah lah, tapi nanti kita detailkan tentang MLM, isu-isu yang terkait tu. Saya pun dah pernah sentuh sebelum ni sikit tentang isu itu. Okey. So yang seterusnya dealer ataupun stokis. Yang ni kiranya orang kuat HQ lah. Okay. So yang ni letak nombor 2 lah. Okay. So wakil HQ bagi setiap negeri, Selangor ke, Kedah ke, Perak ke dan sebagainya. Contohlah HQ buat apa? Ikan pekasam lenggung, contohlah. Jadi itu HQ lah, maksudnya dia lah. Kan? Jadi stokis setiap negeri lah. Stokis pula dia belilah 100 pack ke kan, dia beli kan. Jadi ejen pula, ejen dropship pula. Boleh jadi juga stokis terus lompat ke dropship, boleh jadi juga.
Tak semesti melalui ejen, boleh jadi gitu juga. Okay? So wakil HQ setiap negeri modal dia besar, tapi modal dia besar itu dia beli tu kira dia dah study market lah. Sebab tu benda-benda macam ni sebelum masuk tu semua dia kena tengok keboleh pasaran produk, orang okey ke tak dengan produk tu, tengok testimoni pelanggan, kan. Benda-benda tu memang kena tengok, kan. Kemudian tengok kekuatan syarikat, tengok review tentang syarikat, kan, apa pandangan orang tentang syarikat ni apa semua dan sebagainya. Kan. Kemudian keberkesanan benda yang dia jual, kan. Kalau contohnya melibatkan penapis air ke, kan, melibatkan apa dan itu semua kena study lah, kena study. Dia bukan main masuk je terus. Okey. Dan kemudian dia kena cari ejen lah untuk memudahkan kerja dia. Dia dengan SU dan kemudian dia mencari ejen ataupun boleh terus kepada dropship untuk dia terus ataupun untuk dia cari orang yang boleh menjual produk dia, yang boleh iklankan, marketingkan, testimoni dan seterusnya pada produk-produk dia. Okey, so SQ macam biasalah kita faham syarikat toke lah, kan, pemilik produk, pembuat polisi dan juga dia mesti kontrak dan lain-lain. Pemilik produk ni kalau kita sendiri punya produk, kita jual, maka itu kita punyalah, tak adalah namanya dropship. Tak ada namanya ejen sebab produk tu kita sendiri. Ceritanya kita orang tengah. Semua ni maksudnya dropship ke, ejen ke, stokis ke, dia orang tengah untuk menghubungkan SQ dengan pelanggan. Okay. Jadi itu dia punya asal dia. Jadi kita nak kena tahu nanti kontrak dia apa sebenarnya, sebagai apa. Dan istilah apa dia punya hukumnya macam mana dan pelbagai lagi. Okay. So pembuat polisi dari sudut harga, daripada sudut dia kena dapat lah kalau produk tu halal, dia kena pergi cak halal jakim, takkan ejen pula kena pergi kan. Cak halal jakim kan. Kalau produk tu melibatkan kesihatan, kena jumpa KKM, orang-orang SQ lah yang akan buat, bukan stokis ke, bukan dealer untuk melakukan perkara yang seperti itu. Okey. Okey. Sebab saya suka juga perkataan Lenggong tu. Boleh lain sedap lah. Selain daripada perkataan-perkataan yang lain. Okay. Jadi itu dia punya konsep secara ringkas kita nak faham. Okay. So untuk detailkan lagi, kita nak tengok dia punya macam mana cara dia berjalan. Okay. So secara ringkasnya kita kata ginilah. Okay. So dia ada pula pembahagian-pembahagian dia. Dia katalah contoh syarikat ABC, jual apalah kan, macam tadi tu kita sebut jual produk-produk ke apa dan sebagainya. Dia ada pula stokis, dia ada pula guest stokis. Ni ikutlah, ini pembahagian syarikat lah. Kalau syarikat tu nak pakai stokis semua tak ada masalah, tapi kalau pakai stokis maksudnya kalau stokis ni kira dia ni betul-betul bawah syarikat lah. Ni pun bawah syarikat juga, cumanya dia ni yang personal ni ada special sikit lah bagi dia lah. Okay. Cuma kalau secara umumnya katalah contoh jual buku kan, jual buku, katalah harga buku RM20. Okey, so RM20. So RM20 maka tolak dekat sini mungkin kita kata RM12. So RM8 lah untung, mungkinlah kot lebih kurang dalam 40-45% macam tu kan. Jadi dia punya konsep dia macam tu lah. Okey. Jadi pergi pula kepada ejen bawah dia kan. Kemudian bawah dia. Ni just ikut syarikat Ada syarikat letak dropship je, tak ada pun super dropship ke apa dan sebagainya. Mungkin super dropship ni dari sudut dia punya jualan. Maksudnya jualan dia bagus. Maka dia bagi rate special lah untuk dia. Kan dia punya apa? Dia punya marketing dia bagus, pelanggan dia pun ramai beli. Yang ni okey juga tapi suam-suam kuku sikit. Jual tu okey juga tapi lebih banyak lagi yang super dropship lah, boleh jadi macam tu. Boleh jadi juga stokis ni memang ambil je sebulan ambil habis, sebulan ambil habis. Kalau stokis ni mungkin sebulan setengah, kan gas stokis ni yang ni mungkin 2 bulan baru habis. Jadi adalah rate-rate special tu, yang ini pihak SQ lah untuk menentukan bagaimana dengan pemilihan mereka. Cumanya masalahnya dekat sini macam tak adil lah. Okay, macam tak adil, nampak macam tak adil, tapi sebenarnya iaitu hubungan antara syarikat dengan personal bagi stokis itu sendiri. Kan? Sebabnya pada asalnya adakah harus secara sudut hukumnya harus, sebab kalau kita contoh ginilah, kita jual katalah contoh jual baju kan. So kita pun katalah contoh kat sini saya buat jual baju So kita jual baju. Yang sini saudara mara kita. Kan. Yang sini betul-betul pelanggan lah. Ni betul pelanggan. Saudara mara kita ni mungkin baju tu harga RM50, kita bagi RM45 kan. Okay.
ataupun mungkin bagi 40. Tapi yang ni tetap stay harga dia 45 ataupun RM47. Korang boleh tapi RM3 je. Kalau kat sini mungkin sebab saudara mara. Tapi di sini tak perlulah untuk bagi tahu kat sini. Sebab kata Piramli tu apa, yang di sana tak jadi tak perlulah untuk nak apa, nak inform saya bagi kat saudara saya, tak perlulah kan. Ataupun contoh jual nasi lemak. Kan ringkasnya jual nasi lemak. Mungkin ada kawan-kawan RM10 3 bungkus okeylah. Dia ikut sebenarnya RM4 sebungkus. Contohnya gitu. Jadi tak perlulah untuk berada di hadapannya dan bagi tahu saya jual dia sebab saudara saya, tak perlu kan. Sebab ini syarikat yang masing-masing deal di atas performance lah. Di atas apa sejauh mana stokis-stokis ataupun agent ataupun dropship ni buat sale dan sebagainya, dia boleh bagi rate special. Itu dia punya konsep dia. Ataupun mungkin contoh yang lain juga yang lebih jelas, kalau saya boleh letakkan kat sini. Contoh begini. Okay. So sini bukan stokis ni, stokis. Okay. Okay, ataupun showcase lah. Okay. So pemilik produk, showcase hingga ke dropship. Jadi pengasas lah pemilik. Dia ada master pula. Ni ikut syarikat lah, dia letak master. Kan. So master ni maksudnya apa ni, one to one dengan pemilik. Boleh jadi orang-orang dekat dengan office lah. Kan, kawan dia ke, kawan CEO ke, kawan CEO ke, dia jadi master stokis. Kan. Bawah dia tu pula ada stokis-stokis. Kan. Stocking je tak ada lah. Okay. Bawah stokis tu ada agent. Kan. Bawah agent tu baru ada dropship. Okay. Bawah agent tu ada dropship. Kan. Ataupun contoh master dealer tu stokis dan boleh jadi pula ada agent, ada pula dropship sekali kat situ. Boleh jadi. Ini atas dia lah bagaimana menetapkan. Cumanya fungsi dia, function dia apa? Bila kita faham fungsi yang saya sebutkan pada awal tadi, maksudnya yang ni, dia dapat kategorikan lah, yang ni dropship ke affiliate ataupun agent ataupun stokis. Jadi dia sendiri, maksudnya apa tugas yang dia kena buat, apa tugas yang disepakati kan. Maka itu semua membawa kepada apa yang kita katakan sebagai perkara-perkara ataupun benda-benda yang penting ketika mana seseorang nak buat perkara yang seperti ini. Okey, apa yang akan timbul jadi persoalan dekat sini? Dia akan timbul, akan jadi persoalan ialah skim piramid lah. Sebab tu dia lebih rapat kepada MLM sebenarnya. Kalau macam mana boleh jadi MLM yang tak halal? Kan, pertama sekali sudut kalau tengok satu commission lah. Macam mana commission tu pembayaran dia buat? Macam mana master stokis boleh dapat commission? Kan, ataupun hanya dengan produk tu dia dapat untung kat situ, ataupun nanti kalau stokis dia mampu jual, mampu mencari agent pula dropship, jualan laku, dia ada dapat commission something ke apa. Itu semua panel syariah kena tengok lah. Kan, adakah dia ni ada yuran? Tu benda paling penting. Maksudnya kalau nak jadi agent, kena bayar yuran dekat stokis ataupun kena bayar yuran terus direct ke ni. Kan, yuran pula RM100. Apa signifikan kena bayar 100 tu? Kan, kalau kita nak masuk kerja, kita dapat offer letter, surat tawaran kerja. Kita kena bayar ke dekat apa pejabat? Tak adalah kan. Kenapa pula tiba-tiba yang hanya apa makan commission ataupun hanya side income ataupun kita kata hanya part time, tiba-tiba kena bayar pula sebab nak masuk tu. Kan, masuk kerja yang wajib pun tak bayar kan. Jadi itu kita kata antara benda-benda yang kena tengok lah. So nombor 2 kena tengok apa kita kata tadi, yuran. Kan, tu. Yang ketiga kena tengok pula dia punya akhlak, adab dan akhlak dia. Memaksa ke, kan, kemudian tak bagi chance ke, tak bagi tempoh ke, ada semua-semua tu lah bila nak masuk apa semua tu. Jadi di sini sebab tu penting untuk nak kena check bila kita nak buat produk, betul-betul produk kan. Tapi isunya dekat sistem. Macam mana dia buat dengan stokis, dengan agent, dengan dropship dan yang selainnya. Okey, nombor 4 pula, benda yang paling penting ialah produk. Betul-betul ke jual produk? Ke dikelabui dengan produk? Kan, contohnya Pekasam tadi. Pekasam tu, harga biasa kalau pergi dekat Lenggong tu, RM RM10. Pekasam ikan puyuh ke apa kan, RM10. Kan. Tiba-tiba dah jadi pemilik, ada master stokis, ada apa semua, dah jadi RM30 satu. Kan. Ini sebenarnya jual apa ni? Jual produk ke jual apa? Boleh jadi macam tu lah, jadi RM30. Kita nak beli pun biar betul, baik pergi ke Lenggong, pergi sendiri. Kan, kos berjimat belilah 20 ke apa kan. Jadi dekat situ. Boleh jadi kan contoh jual sarding. Kan, kalau beli direct sarding RM RM4.80 kecil tu kan. Ada RM5 lah kita kata kan. RM5 kan. Sarding bukan ikan apa? Mackerel, mereka benda kan. Bukan ikan tu kan, sarding betul.
kan. Tapi beli dekat dia sebab pakai sistem apa semua, tu dia. RM12 satu tin. Padahal yang kecil tu lah. Yang tu jadi problem lah kat situ. Kenapa harga melampau-lampau ni? Kan apa sebab ni? Kan itulah dia akan timbul kat sini. Tengok kat sini sebab asalnya pemilik dah tetapkan harga. Pemilik dah tetapkan harga. Tapi kenapa tiba-tiba patut limit RM5 kena jual? Sebab dah tolak kat stokis RM1.50. Contohlah. Ataupun RM2. Kan? Tolak pula kat ni, ada pula untung kat situ, tolak ke dropship. Jadi sini isunya ialah harga tu. Jadi maksudnya sini memang ada ghabnun dipanggil. Tu nanti saya detailkan. Ghabnun maksudnya ada unsur-unsur terlampau memainkan isu harga. Kan ini isu harga tu. Jadi di sinilah, so maksudnya kena tengok komisen, yuran, kemudian dia punya sistem, dia punya harga. Itu antara benda-benda yang perlu diperhatikan bila mana kita nak katakan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Patuh syariah dia bukan apa skim piramid lah, kan, dia bukan benda yang kita sebutkan sebagai benda yang tidak halal. Okey, kemudian seterusnya, banyak chat ni, komen-komen ni. Biasanya ni sikit, ni mesti ramai yang jadi ejen ni. Okey, so kita nak tengok dia punya akad dia. Okey, so saya sebutkan ni keluar 4 1 2 3 4 ni keluar. Nampak takut dia tersekat. Tak keluar. Okey. So kita nak tengok daripada sudut perbincangan dia. Sebenarnya isu-isu yang terkait ni apa benda? Okey. Sebab dalam buat muamalat dia sangat mementingkan kontrak, akad tu. Kamu ni jual barang ni, betul lah jual barang. Sebenarnya akad ni jual beli. Tapi sebab jual beli tu melalui stokis, kemudian pergi kepada ejen, kemudian pergi kepada dropship ataupun affiliate, dia jadi apa sebenarnya? Okey. Sebab asalnya saya buat contoh katalah contoh satu barang. Katalah contohnya kita kata baju. Kan? Okay. So baju. So baju ni dekat mana? Dekat SQ. Okay. So dekat SQ. So SQ bagi dekat, katalah saya ambil terus stokis kan. Dekat stokis. So stokis pula kena cari ejen. Cari ejen. Okay. Ejen pula kalau dia nak jual terus mungkin, ataupun dia cari dropship. Dia cari deal lah dropship. Okay. Dropship ni barang tu ada tak dekat dropshipper? Ada tak dekat affiliate? Tak ada. Barang tu mungkin dekat stokis ataupun mungkin juga jadi dekat SQ. Kan? Dekat warehouse dia lah. So masalahnya sekarang ni bila orang beli, katalah orang klik link dia. So ni link dia. Dia pun klik lah untuk beli baju tadi tu. Okay. So klik untuk beli baju ni, link ni siapa ni? Saya lah contohnya. Kan? Saya pun klik. Bila klik tu, baju tak ada kat dia. Baju tak ada dekat ejen pun mungkin ada sikit kot stok kan. Ataupun yang penting dekat dropship ni tak ada baju kat dia. Dia tak simpan stok, dia tak pegang stok. Jadi jual beli tu, barang tu macam problem lah. Kerana kalau kita pergi kedai, kita beli, terus dapat. Beli garam, dapat garam. Boleh bawa balik, beli beras kan. Beli baju dekat kedai, pergi beli baju, kita pun ambil, terus dapat. Jadi persoalannya sekarang ni ialah barang tu tidak ada dekat dropship. Kan? Sedangkan Nabi sebut apa? Dalam hadis yang jelas Nabi kata la tabi' ma laysa laka 'indak. Kamu tak boleh menjual sesuatu benda yang kamu tidak miliki. Macam mana tu? Kan? Benda yang kamu tak miliki, kamu tak boleh jual. Maksudnya sekarang ni kita tak memiliki stok. Adakah itu maksudnya? Ataupun tak memiliki ni macam mana? Okey. Maksud tak memiliki ni kata Syaikhul Qaradawi, Imam Zuhri, Imam Khattabi, Imam Al-Mubarakfuri dan ulama-ulama yang lain. Sebab tu baca hadis kena baca dengan syarah. Bukan baca hadis faham sendiri. Ni kena baca hadis faham sendiri, terus tak boleh. Dropship tak boleh, apa pun tak boleh. Tempahan lagi tak boleh. Pre-order tak boleh. Sebab apa? Barang tak ada. Beli rumah, tak boleh lah. Rumah tak ada lagi. Untuk yang under construction kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa kita kena faham betul-betul. Bab muamalat ni memang isu-isu semasa. Kan? Jadi di sini nak bagi tahu sebenarnya yang dilarang tu pertama awak tak ada barang, betul-betul tak ada barang. Sebenarnya kan. Ataupun boleh jadi dropshipper dia buat dropship. Dia pergi kat Facebook, dia tengok, ada jual tudung, ada jual ni. Dia pergi iklan. Lepas dah dapat masuk, contohlah orang post WhatsApp dia, saya nak beli tudung ni, saya berminat. Baru dia pergi menggagau, tahu istilah dia kan, menggagau mencari, siapa dia punya dropship dia? Siapa dia punya ejen ni? Ni syarikat mana lah? Baru dia cari. Maksudnya, dia jual dulu, baru dia pergi cari dia punya siapa sebenarnya pemilik tudung tu yang untuk dia nak dapatkan
komisen ataupun apa-apa. Yang itu ada orang buat, ada, sebab tu Nabi larang. Kan? Nabi SAW larang, kita tak ada lagi kait, barang tu betul-betul tak ada, tak pastikan betul-betul, tak tahu lagi macam mana, tiba-tiba kita dah offer dah. Pre-order kata dia kan, pre-order kan. Atau siapa nak beli barang, siapa nak beli tudung. Yang itu termasuk yang Nabi larang tu. Jangan kamu menjual satu benda yang kamu miliki, yang tidak kamu miliki. Sedangkan dropship, bila dia dah daftar, dia dah tahu barang dia apa, spesifikasi, iklan apa benda semua dan sebagainya, dia barang tu memang dia tak pegang, tapi barang tu ada. Maka menunjukkan dia adalah satu benda yang dibenarkan. Okay, so daripada dropshipper, daripada apa ni kita kata agent ataupun daripada affiliate tadi, so dia bagi link. So bagi link ni, barang tu ada, okey, kita kata tadi dah selesai dah. Isu yang Nabi kata jangan kamu jual benda yang kamu tak miliki tadi dah selesai. Sebab apa? Sebab kerana memang tak miliki, cuma tak pegang lah. Tapi hakikat sebenarnya memang ada dekat SEO dan juga ada dekat stokis. Okey, so selesai satu isu kat situ. Isu yang kedua ialah barang itu serahnya lewat. Okay. Barang tu serahnya lewat. Maksudnya bayar duit dululah. Dia tak diisu sebab dia bukan barang riba. Kalau emas tak boleh lah. Macam kita dah bincang dulu kan. Macam emas, macam perak pun semua tu tak boleh lah. Okay. So, maksudnya dekat situ, dia punya isu dia ialah serahan barang tu mungkin 3 hari kalau waktu bekerja. Kan. Kemudian mungkin juga ada setengah-setengah dropshipper, ada setengah agent, apa SQ ni. Kan. Mereka hantar post minggu sekali. Bermakna kalau orang tu hantar hari Senin, so hari Jumaat baru dia post. Ada pula jenis macam tu. Kan dia kompor ambil seminggu punya sale. Ataupun ada setengah, ni yang paling bagus lah. Praktikal paling bagus. Bila ada order je kena terus post. Okay. Ada order, maksudnya dia order hari ni yang kena post. Kan? Jadi tu yang sepatutnya. Bukan tunggu Jumaat, bukan tunggu close seminggu baru pergi post dan sebagainya. Itu ada isu sikit kat situ lah. Cuma kita kata dekat sini apa dia punya kontrak dia. Apa dia punya perbincangan. Okay. So nombor 1. Inilah yang dipanggil sebagai jual beli salam. Okay. Jual beli salam ni bukan bersalam. saya beli salam ni. Bukan. Jual beli salam ni maksudnya ialah jual beli tempah. Okay. Tempah. Maksudnya macam saya tadi, okay. So saya tempah lah baju tu RM50. Okay. RM50. So RM50 saya bayar lah. Bayar ke akaun XQ apa semua yang telah ditetapkan tu lah. Saya pun bayar. So maksudnya bayar tu barang tak dapat lagi, bermakna saya tempah. Saya tempah baju tadi saya S, warna kuning, kan. Kemudian ada logo apa-apa dan sebagainya lah, seperti mana yang ada dalam katalog. Seperti mana gambar yang telah pun diletakkan tu. Kan. Jadi saya pun beli ni taklah terus dapat. 3 hari baru dapat post. Mungkin kalau beli hari Senin, so hari Khamis ke baru dapat contohnya kan. Okey. So yang ni ialah dipanggil jual beli salam. Dan kita tempah kan. Jadi kontrak ni kena jelas. Maksudnya syarikat yang nak buat stokis apa-apa semua ni, dia kena faham dulu daripada sudut ni. Kan. Tak perlulah kata dengan ini saya beli dengan jual beli salam, tak perlulah. Tapi dia kena tahu bahawa itu menepati ciri-ciri kontrak jual beli salam yang telah ditetapkan. Okay. Jual beli salam yang telah ditetapkan. Dan mesti ada rukun-rukun dia. Rukun ni lah nanti yang saya nak sebutkan tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh daripada sudut hukum. Contohnya apa? Pembeli, penjual, kan? Sirah akad tu apa? Kan boleh jadi secara internet, kena isi dulu, isi apa-apa kan. Dengan ini saya bersetuju dengan terma dan terma-terma syarat-syarat kan. Itu jual beli salam lah. Kemudian jual beli salam nak dinamakan salam ni kena bayar full. Kena bayar full. Maksudnya RM50 lah. Maksudnya saya nak beli baju, saya kena bayar terus 50. Saya kena back in terus 50. Saya tak boleh, kalau saya RM30 dulu bayar, saya bayar 30. Dan lepas tu bila barang sampai dalam masa 3 hari, baru saya lansaikan lagi 20. Yang ni pensyarah kena check ni. Dia kena tengok balik apa justifikasi dengan sebab benda ni. Kalau kata jual beli salam, asal jual beli salam kena cash. Walaupun barang tu datang lewat. Okay. Maksudnya kita kena bayar tu kena cash. Dia tak boleh bayar 50% dulu ke. Yang itu dah masuk isu berkait dengan deposit. Jual beli arbun. Dan termasuk jual beli istisna, jual beli tempah. Kan? Jual beli apa supaya tempah. Kita semua tempah juga. Kalau beli ni pun tempah juga. Kalau tempah baju pun tempah juga walaupun baju tak siap lagi. Kan? Dia kalau bahasa Arab salam tu maksudnya ialah barang tu dah ada. Kan secara umumnya barang tu dah ada dan bayar tu kena cash lah.
RM50. Tapi kalau istisna, macam barang tu belum ada lagi. Spesifikasi ada, dia punya katalah contohnya saiz, dia punya ukuran, dia punya apa tu kita dah ambil dah dekat kedai tu, macam kita tempah baju. Kan tempah baju juga kan, baik salah tempah juga. Tapi secara umumnya dia lebih ceritanya beza salam dengan istisna. Istisna. Okay, istisna. Ini S okay. So beza salam dengan istisna iaitu salam terus bagi RM50. Tu satu beza dia. Kemudian salam ni biasanya barang tu dah memang ada, cuma sampai lewat. Tu beza dia. Okay. Maksudnya macam di SQ tadi produk tu dah ada lah. Okay. Istisna ni pula beza dia ialah boleh bayar deposit. Pergi kedai nak tempah baju, blazer harga 300 kan. Kita bayar dulu 1,5%, 50% deposit. Dah siap nanti pergi ambil kat kedai baru bayar lagi 50%. Itu istisna. Maksudnya customize, custom made. Kita buat. Maksudnya SQ buat. Kedai jahit tu buat. Bukan benda tu dah ready stock. Kan. Okay. Yang kedua, dia barang tu tak ada. Barang tu belum ada, belum wujud lagi. Baru nak buat, baru ikut saiz. Tapi contoh baju tu dah ada. Dia punya katalog tu dah ada kan. Baru nak buat kan. Jadi di situ beza dia lah dua perkara, beza secara umum di antara jual beli salam dengan istisna. Jadi di sinilah maksudnya pihak syarikat dia kena jelas tentang isu ni untuk dia nak buat kontrak ni, kontrak apa, jual beli apa, yang itu dipanggil jual beli salam. Okey, itu dia punya konsep. Ini siapa dengan siapa ni? Ini ialah kebiasaannya antara pembeli dengan dropship. Okay. Pembeli pelanggan dengan orang yang membuat ataupun yang melakukan iklan ataupun yang nak menjual barang tu kepada kita. Okay. Itu satu isu. Okay. Yang kedua, wakalah. Wakalah ni secara mudah bahasanya ejen tu lah. Dia jadi ejen. So wakalah itu adalah ejen. Tapi kan kalau katalah contoh kalau satu orang dia nak buat syarikat hari ni lepas kuliah ni dia nak buat syarikat. Contohlah dia pun nak buat sistem ejen dia nak buat sistem apa sebab dia dah tengok dah ada akad dia ada apa semua kan. Sebenarnya pun tak boleh juga sebab dia kena betul-betul dilihat daripada sudut rukun dia, syarat dia, cara dia buat apa semua tu memang kena mendapat penasihat ataupun kena rujuk kepada orang yang pakar kan dalam bidang ni. Dia bukan hanya meletakkan kontrak. Sebab dalam kontrak tu kena ada klausa, kena ada rukun, kena ada syarat, kena ada terma-terma dia dan sebagainya. Okay. So wakalah ni ejen. So kita kata tadi SQ kan. Lepas tu stokis. So akad SQ dengan stokis ni siapa? Secara umumnya wakalah lah. Okay. Kemudian contohnya pula SQ dengan terus direct kepada ejen contohnya. So SQ ni akad dia tu kontrak dengan ejen ni apa? Wakalah. Nak kena betul lah daripada sudut ni kan. Ataupun contohnya terus direct ada dropship. Pelik sikit SQ ni. dia sapu bersih. Direct ke stokis pun ada, direct ke ejen pun ada, direct ke dropship pun ada. Masalah lah kat situ sebab nanti macam mana nak main harga, nak apa benda semua dan sebagainya kan. Termasuk harga penjelasan isu dan macam-macam lagi. Tapi kalau ada flow, stokis yang selesaikan dengan ejen selesaikan dropship, itu lebih baik lah kan. Itu sebab tu kena ada susunan. Okay, kena ada kaedah dia. Okay, so secara umumnya wakil. Okay, wakil. Wakil ni maksudnya jelaslah ejen tu adalah wakil yang mana telah pun dilantik oleh SU dengan syarat-syarat tertentu, terma-terma dia dan pelbagai perkara yang mesti dijelaskan. Okay, itu dia punya asal dia. Okay, kemudian nombor 3. Okay, nombor 3 pula. Kontrak ju'alah. Ju'alah ni commission. Commission lah. Okay, so commission ni maksudnya penetapan nak bayar commission, nak bayar berdasarkan jualan. Kalau contohnya ada setengah orang, dia buat macam ni. Katalah kalau satu laku, commission dia RM10. Kalau 5 yang laku, dia bagi commission lebih. Patutnya 5 tu RM50 lah. Tak, dia bagi RM70 kalau 5 laku. Kalau 10 laku, dia akan bagi lebih lagi. Mungkin tak 10 dah jadi 140 contohlah. Kan. Jadi ni yang buat susunan 1 laku ke 5 laku ke 10 laku ni kena jelas ni. Lepas tu dia kata setiap contohlah ni contoh saya buat setiap 15 ke atas laku, 15 maksudnya dalam gandaan 10. Maksud 15 ke 25.
25 ke 35. Contoh gitulah. Maka akan ada tambahan RM40 setiap lebihan tu. Contohnya gitu. Ni bagi clear betul-betul ni. Maka inilah sistem komisen yang dia kena jelas. Kan? Itu andai kata kalau dia jual 1 ke 5 ke 10 ke 15 ke apa. Kan? Katalah contohnya kalau dia kita kata dapat jual satu je contohnya. Kan? Bila nak bayar tu? Adakah mingguan? Dia kena jelas tu. Adakah bulanan? Kan? Ataupun bagaimana? Ataupun paling minimum. Contohnya 50, RM50 baru dibayar. So andai kata kalau sale minggu tu, katalah contohnya RM10 je dapat, dia forward ke bulan depan. Boleh faham tak? Nampak? Dia punya tu cara kaedah. Ini semua kena jelas ni. Dia bukan main letak je, main apa ke, bukan. Ini semua kena jelas. Ini baru surface je yang saya sebut ni. Tapi praktikal sebenar macam mana? Siapa punya kerja ni? Baik salam ni HQ kena tentukan, wakalah ni HQ kena jelaskan, jualah ni pun HQ kena jelaskan dan sebagainya. Okay? Itu dia punya kontrak dia. Ini sebagai contoh je lah. Kan? Ataupun yang lain-lain, kalau boleh saya tambah dekat sini, itulah contohnya isu dia. Saya masuk terus nombor 4 ni sebab dia kait dengan nombor 4 ni. Iaitu bila hibah masyrutah ataupun hibah muallaqah. Hibah masyrutah ni macam mana? Jualah tadi komisen biasa setiap jualan. Tapi andai kata dia dapat katalah contohnya dia punya katalah stokis dia ataupun ejen lah. Saya senang saya sebut sini ejen lah. Okay. So katalah ejen dia okay. So katalah ejen dia ni dapat jual sekian-sekian kan, ataupun sekian-sekian lah, maksudnya dropship dia ada 15 orang. So 15 ni cemerlang, gemilang, terbilang. Buat sale lah kan. Dia yang bagus lah. So dia buat sale, dia buat apa semua tu memang laku lah, bagus lah. Memang kiranya komitmen dia orang tu memang support habis lah kan. Okay. Katalah contoh nak tetapkan apa untuk dapat hibah masyrutah ni kan. Hibah masyrutah ni maksudnya ialah tambahan bayaran lah, insentif ke kan, bagi mereka yang cemerlang. Tadi jualah ni biasa je, semua orang yang buat jualan dia akan dapat lah secara ringkasnya. Tapi hibah masyrutah ni maksudnya dia akan dapat hadiah, dia dapat insentif yang lebih ataupun apa kita panggil komisen yang lebih atas dasar kerana orang di bawah dia perform kan. Contoh 15 orang ni buat sale, katalah seorang buat sale 1000, so 15k. So SQ dah tetap kan, ni SQ juga ni. Sebab tu SQ ni penting. Dia ni kira sumber penghalalan. Faham tak maksud dia kan? Maksudnya dia tu kalau tak betul cara dia tak menjadi haram lah. Kan? Kalau betul caranya insya-Allah jadi halal. SQ ni memang paling penting. Okay? So SQ pun tetapkan kalau dapat meet target 15,000 kan. Okay? So agent akan dapat 2,000 dia punya insentif. Contohnya. Dia akan dapat 2,000 lah. Selain daripada komisen jualan yang biasa tu. Okay, dapat 2,000. Jadi penetapan 2,000 ni based on apa? Okay, based on apa? Yang pertama sekali, adakah agent ni dia apa sumbangan dia kepada anak buah dia ni ataupun kepada dropship ni? Adakah dia hanya mengarahkan buat sale? Dalam grup tu buat sale. Pagi bangun buat sale. Bangun pagi buat sale kan. Sampai dropship ni pun buat sale lah kan. Jadi maksud dekat situ dia buat apa? Untuk melayakkan dia ini dapat komisen 2,000 ni. Okay. Kalau hanya sekadar dia introduce, maksudnya dia yang bawa, dia yang recruit agent dropship kat bawah dia ni. Kan, ni abang long dia, abang ngah dia, apa benda semua lagi lah ada kat sini kan. Semualah dia recruit mereka, saudara mara ada, kawan-kawan jabat ada, office ada kan. Kawan-kawan sekuliah pun ada, semua bawah ni kan. Jadi dia duduk di bawah agent ni, jadi dropship. Bila jadi dropship ni, apa yang melayakkan dia dapat 2,000 ni? Adakah kerana dia introduce? Dia ajak orang ni masuk, dan orang ni buat sale. Jadi di sini tak jelas. Sebab tu, contoh saya bawa contoh. Katalah takaful kan. Leader takaful. So agensi takaful. So maksudnya SU, kemudian dia ada agensi takaful. Ni leader dia lah. Okay. So bawah dia ni ada agent lah. Ejen takaful ataupun tak sesuai lah kita guna istilah dropship. Jadi kita kata ejen takaful. Okay. So ejen takaful bawah leader ni ada 30 orang. 30 orang ni perform. Maksudnya pergi buat bukan sale lah, maksud dia pergi takaful apa semua tu cemerlang. Kan dapat close hibah amanah 4 juta contohlah kan. Dapat close ni berapa, maksudnya cemerlang sungguh kan. Okey, tiba-tiba syarikat SQ
bagi dia sebab cemerlang bagi 10K. Kan sebab close sale 18 juta tahun tu. Apa bulan tu contohnya kan. Kan dia adalah dia punya tu MDRF ke apa benda, dia punya apa kecemerlangan dalam takaful tu. Leader ke apa ke dapat pergi mana-mana ke, dia memang ada insentif lah benda-benda seperti itu. Okey. Jadi maksudnya leader tadi tu apa melayakkan dia dapat 10K? Kalau dia tak buat apa-apa, cuma introduce bertahun-tahun duk dapat semua tu, itu jadi masalah. Jadi masalah sama juga macam tadi ejen, dia bertahun-tahun dia dapat komisen 2K tadi tu, 2,000 tadi tu, dengan sebab kerana performnya dia punya anak-anak murid dia ni ataupun dropshipper dia ni, kan. Jadi apa yang melayakkan dapat 2K? Adakah sekadar introduce, memperkenalkan saja dan rekrut mereka boleh dapat 2K setiap bulan walaupun dah bertahun-tahun? Itu jadi masalah. Yang ni dipanggil untung atas angin yang diharamkan. Okey, di untung atas angin yang diharamkan. Sebab awak tak ada apa-apa sumbangan kepada dropship dan awak juga leader tak ada apa-apa sumbangan kepada takaful ataupun kepada ejen takaful. Maka sebab tu disyaratkan, contoh satu, untuk melayakkan, sebab tu kan Nabi sebutkan sebelum ni kita dah bincang al-kharaju bid-dhaman. Maksudnya apa? Keuntungan itu berkadaran dengan risiko yang kamu perlu tanggung. Usaha yang kamu perlu buat. Kan? Barulah kamu boleh dapat untung, barulah boleh dapat komisen 10K, barulah boleh dapat komisen 2K. Kan? Okey. Bukan komisen lah, masuk tambahan insentif tu. Okay? So maksudnya kat sini yang pertama, kita sebut tadi al-kasbu kan. Maksudnya al-kasbu ataupun apa kerja usaha yang dia buat. Contoh, dia ajar dropship ni cara iklan. Seminggu sekali Zoom meeting. Kan? Ambil masa setengah jam. Kan? Itu maksudnya apa? Iaitu cara iklan contohnya. Cara marketing. Jadi dia ada kerja tak kat situ? Adalah, maksud ejen ada kerja. Leader tadi ada kerja, dia kena buat kelas, dia kena buat melayakkan dia dapat komisen. Itu contoh satu lah. Kan? Okay. Ni kalau geng-geng MLM dia tengok ni, dia pakai ni kan. Sebenarnya tak terus lah macam tu. Tapi kena tengok beberapa isu lah. Okay. So melayakkanlah dia untuk dapat 2K tadi. Sebab kerja dia ialah pergi bagi ilmu dekat dropship, bagi ilmu dekat ejen-ejen takaful tu. Kan sebulan sekali kita kena buat grant punya jemput panel-panel ke apa ke untuk menerangkan kepatuhan syariah ke, menerangkan tentang produk ke, menerangkan tentang strategi marketing ke, buat FB ad ke, macam mana nak iklan, nak buat kat TikTok ke, macam-macam lah kan. Jadi itu semua memerlukan modal. Bila memerlukan modal atau memerlukan masa dan tenaga, maka layaklah dia untuk dapat 10K tadi. Layaklah dia untuk dapat 2K tadi. Kerana itu usaha daripada ejen, usaha daripada leader kan, ataupun ejen lah kita sebut tadi. Okay, itu satu. Yang kedua, kan, contohnya lagi dia kena buat bukan setakat kelas, dia kena personal coaching one to one contohnya. Contohnya daripada 15 ni ada seorang tu drop sale dia. Biasanya apa istilah orang kata mencanak-canak dia punya tu kan. 20K. Mesti dia boleh buat sale 20K. Tiba-tiba bulan ni 1K je. 1K. Kan? Jadi macam mana ni? Dia pun start, dia pun pergi. Assalamualaikum. PM tepi kan. Macam mana sale bulan ni? Sale gini. Apa ada masalah? Dia pun coaching lah. One to one. Boleh kita jumpa dekat Starbucks Israel. Ada contoh kan. Jadi kita jumpa kat situ. Kan? Itu biasanya itu tempat minuman orang kaya-kaya lah kan. Dia pun pergi. So pergi tu lepak kat situ, bincang-bincang sejam dua. Rupanya macam tu ada masalah peribadi, ada masalah tu. Okey, dia pun bagilah suggestion. Gini-gini kita kena naikkan balik sini, bagi awak semangat balik, motivasi balik. Macam tu kan. Jadi layak tak untuk dapat komisen 2K? Layak lah. Contohnya gitu. Lepas tu yang ketiga, ini saja saya letakkan, tapi ini terpulang pada leader lah, pada ni lah untuk buat tu kan. Yang ketiga mungkin hantar dropship ni pergi khusus. Dia sendiri tak mampu handle, dia sendiri tak mampu buat, tapi dia keluarkan sikit modal, panggil pencamar, katalah bayar pencamar 1,000 ke 2,000 ke untuk produk marketing ke apa semua, dia pun bayar kan. Contohnya apa? 9 pagi sampai pukul 11 ataupun pukul 12. Yang ni semua dropship kena datang, kena hadir untuk tambahkan ilmu. Contoh, dia tak buat sendiri, tapi dia upah orang. Jadi benda-benda ni lah yang Islam pentingkan, hukum pentingkan, supaya melayakkan dia dapat 2K tadi, melayakkan dia dapat 10K tadi. Kan? Jadi sebab tu, produk-produk takaful dia buat macam tu. MLM dia tak buat macam tu. Ikut engkau lah, yang penting kau buat sale, aku dapat. Yang tu yang jadi masalah tu. Yang jadi masalah besar untuk dapat patutnya hibah masyrutah, kan, dengan bersyarat lah dia meet target, dia akan dapat certain amount, dengan sebab dia ajar dia punya dropship,
kan, dia buat kelas untuk dropship dia bagi semangat, motivate, kan, pukul 3 pagi pun bagi kuliah, kan, contohlah. Ada juga orang yang macam tu kan, oh semangat dia 3 pagi tu ni kan, sebab dia punya ejen tu kemurungan kan, dia pun bagilah tazkirah ke apa, ada juga. Jadi kita kata itu dah ni sangatlah kan, advance sangatlah. Okey, cuma kita nak kata asasnya semua benda tu melayakkan dia untuk mendapatkan hibah masyrutah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Sama juga kita dropship. Dropship bila capai certain amount tertentu, dia pun dapat. Itu sebab apa? Apa usaha dia kat situ boleh melayakkan dapat komisen? Sebab kerja keras dia buat sale lebih. Iklan, pukul apa, dia dah letak dah tu. Okey, dia pun dah tahu. Ni saya strategi marketing. Biasa orang pergi kerja, iklan yang bagus adalah pukul 8. Pukul 8 tu kena post dah iklan. Kan? Sebab apa? Orang jam dalam kereta, jadi dia pun duk main Facebook apa. Dia akan tengok kat situ. Itu strategi lah tu, strategi. Kan? Lepas tu pukul berapa? Orang balik kerja pukul 5 petang. Kalau post pukul 1, tak orang ni, ataupun pukul 1 tu orang rehat lah. Kan. Tapi kalau post pukul 11 tak payah. Biasanya orang tak kena tengok, orang kerja, orang sibuk apa semua. Kan, contoh. Itu strategi tu. Maksudnya waktu post tu pun diajarlah dalam kelas-kelas ni untuk bila masa nak iklan dan sebagainya. Kan. Okay. So itu dia punya konsep, dia punya cara, kaedah macam mana nak memastikan dalam kita punya sistem itu ada akad-akad ini yang penting bagi ejen, bagi syarikat atau bagi pelanggan. Benda-benda ni sangat penting. Kalau tak ada ni, dia akan jadi khalal. Khalal ni maksudnya dia akan jadi ada ketidakpastian ataupun ada benda yang tak jelas dekat situ. Dia akan jadi bermasalah dekat situ. Kan, sebab dengan sebab ada akad-akad ni dia jelas kontraknya, hubungannya, kenapa kena melayakkan dapat komisen, kenapa kena apa dan sebagainya. Kan? Okey. Ni sebenarnya bagus ikut kelas hari ni kalau orang yang memang nak buat apa kita kata nak buat syarikat, dia nak adakan stokis dia, nak adakan dia punya apa semua, sebab benda-benda ni dari sudut kepatuhan syariah sangat penting. Okey, kemudian seterusnya kita nak tengok keperluan pihak-pihak terkait. Syarikat itu dia kena ada apa, dia kena buat apa dan seterusnya lah. Okey, ini antara ringkasan-ringkasan yang penting yang perlu kita perhatikan. Okey, jadi kat sini pertama sekali tanggungjawab lah ataupun keperluan pihak terbabit. Okay. Yang pertama sekali syarikat. Syarikat ni sendiri kalau dia nak buat, sebab dia buat produk. Dia buat apa? Pertama mesti berdaftar. Berdaftar dengan syarikat 2016. SSM lah, kena daftar. Okay. Sebab kalau tak daftar, sebab tu saya sebut kan, kadang-kadang ada orang, dia AI je hari ni. Dia pakai AI, dia tiru pendaftaran tu. Masuk CJ pendaftaran tu dia tipu. Dia letaklah nombor tu, dia ambil cari kat Facebook apa, dia tukar nombor apa semua, letak nama syarikat dia dan sebagainya, dia tipu guna AI. Panel syariah pun dia tipu juga. Dia ambil sertifikat. Mungkin kalau sekarang ni nak lantik individu agak sukar sikit. Dia lantik konsultan. Dia pun pergi dekat mana-mana website apa, dia ambil contohnya Amani, contohnya Ezra Syariah apa semua, dia ambil. Lepas tu dia copy, dia AI kan, dia kata dah dapat CJ patuh syariah daripada sekian-sekian. Yang memang kita tahu orang nak menipu ni macam-macam. Kan? Itu maksudnya kadang-kadang apa, kepesatan teknologi tu disalahguna. Itu jadi isu dekat sini. Okay? So berdaftar. Kalau dia nak terlibat macam main sistem tadi tu, kan lebih baik dia daftar dengan skim anti piramid 1993. Tu pun juga bawah atas syarikat juga. Kan 1993. Okay. 1993 dia kena buat benda. Ini terpulang lah kalau contoh tuan-tuan ada buat buku. Contohlah buat buku. Kan? Bila buat buku tu, sebab tu saya tak buat buku cetak sendiri. Saya bagi je kat mana-mana ni. Royalty ke apa ke biar kemudian lah kira kan. Sebab kalau cetak sendiri lagi untung. Yang itu lain belakang kira kan. Tapi nak ceritanya supaya saya malas nak adapt benda-benda ni, nak kena ada syarikat sendiri lebih baik, ada apa yang memantau, takkan saya sendiri jadi panel syariah. Jadi saya pandailah nak pusing-pusing ke apa, itu taklah kan. Produk tu kena halal. Kalau buku tu tak adalah cak halal jakim, tapi kandungan tu tu kena tengok operasi syarikat pun penting juga. Jadi leceh sikit kan. Jadi contoh bagi nak buat buku lah. Jadi ini lebih bagus kalau ada benda-benda yang seperti ini, agak secure, ada akaun sendiri apa semua dan sebagainya. Okay, so panel syariah seperti mana kita sebut tu, yang betul-betul dilantik individu. Kan, kalau dia kata kami ada panel syariah, minta nombor telefon, kami nak telefon panel syariah tu, betul tak dia panel syariah kat situ? Lepas tu dia block lah tuan-tuan. dia block lah, itu menunjukkan dia menipu lah. Kan? Itu contoh lah. Okay, produk halal. Penting lah produk halal.
ikut semua patuh syariah. Dia punya tu, akad dia main-main lah, wakalah lah, jualah, hibah masyrutah. Tapi jual produk penapis air, lepas tu dia punya penapis tu ada bulu khinzir. Contoh, tak jadilah macam tu kan. Yang ini yang paling utama sekali, produk tu paling kena halal. Kan? Kalau produk tu melibatkan ubat-ubatan, kan? Penting kepada KKM. Bagi nombor siri ataupun halal jakim, tu lebih bagus lah. Habis tu Ustaz, kalau buat karipak, macam mana? Contoh kan. Kalau buat karipak satu hal. Kalau buat belakang rumah je, goreng-goreng je kan. Contoh buat keripik ke apa. Tu masalah orang kita. Dia ingat dia tu dah Islam, dia dah apa, kira halal lah. Kan, tapi bekas dia guna kan, ayam semua tak dalam bilik air contohnya kan. Lepas tu dia punya apa, macam-macam cerita lah, mi tu dengan apa je kan. Tepung dia gunakan pun semua, cara dia buat, pakai pakaian pun, itu benda-benda tu semua jakim check lah. Itu kan melibatkan produk makanan lah. Okay. Dan yang selainnya. Itu bagus lah. Dapat cak halal jakim. Takkanlah apa benda-benda yang dikeluarkan oleh non-Muslim pun boleh dapat produk halal jakim. Dia orang pun boleh ikut. Takkan orang Islam kita lebih Islam patutnya tak ikut kan? Lebih ikutlah kan apa yang telah ditetapkan oleh jakim. Kan bolehlah dapat cak halal jakim kan, sebab disyaratkan kena ada kilang, dia kena ada apa dan sebagainya lah. Okey, itu satu. Okey, kalau melibatkan perubatan KKM sebab ada kandungan racun lah apa benda semua tu, tu kena check. Kan? Okey. Kemudian yang seterusnya, operasi syarikat. Ini pun penting. Keuangan syarikat. Yang ni punya lah nak patuh syariah, sistem ejen, sistem apa ni. Tapi buat keuangan pinjam kat bank konvensional. Memang tak patuh syariah lah. Okay, kan? Pinjam kat along, pinjam dengan apa, dengan riba, dengan apa semua kan. Jadi tak boleh lah. Okay. Kemudian juga persepsi. Ni kalau bincang panjang ni adalah tanda arah 5% yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Maksudnya kalau 5% sahaja ke bawah aktiviti syarikat yang belum lagi patuh syariah, maka dikira sebagai syarikat tu patuh syariah. Dia ada nisbah keuangan, dia ada nisbah aktiviti syarikat, tu semua Suruhanjaya Sekuriti akan check lah kan secara umumnya, ataupun kita pakai standard tu. Standard Suruhanjaya Sekuriti Syarikat kan. Okay. Anak syarikat pun kalau ada contohnya, tu semua benda-benda yang perlu diperhatikan. Persepsi ni penting kot. Sebab tu Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dia ambil kira persepsi masyarakat. Contohnya syarikat ni orang dah bercakap-cakap. Syarikat ni ada masalah, ada apa problem lah, apa benda semua, orang dah start bercakap-cakap tentang syarikat. Kan dia ni guna gelaran datuk palsu ke, contohnya kan. Dan seterusnya lah. Orang dah mula bercakap-cakap. Okay. Kemudian terma dan syarat-syarat jelas. Kan, terma nak jadi stokis, ada borang ke perlu diisi, apa semua tu, klausa-klausa ke kalau melibatkan benda yang lebih besar. Kan, nak jadi dropship tu isi link dulu ke, isi nama, isi apa ke dan sebagainya, maklumat-maklumat, syaratnya kena jelas. Kan, tu semua benda yang perlu didetailkan. Komisen, tadi kita sebut dah, penetapan komisen berapa, semua tu insentif dia macam mana, jelas. Kan bagi mereka yang apa nak masuk tu dia clear lah benda-benda semua tu. Harga jelas kan, harga ni tolak berapa kan, kemudian kena jual tu berapa, tak boleh lebih ke kan, tak boleh main harga ke atau sebagainya, tu semua kena jelas. Ada jaminan barang rosak kan, contohnya pecah ke apa ke, tu siapa kena ganti? Takkan ejen kena ganti kan. Yang apa, kalau itu adalah kelalaian daripada ejen, ejen nak kena ganti. Tu dipanggil baman tu ataupun ganti tu kan. Okey. Tapi kalau stok tu expired contohnya, expired date, takkan ejen kena ganti, maka kena tanggung kerugian tu SQ lah. So dia jelas agak su masuk dalam kontrak, jika barang tu ada rosak tu semua maka akan ditanggung oleh SQ lah. Okey, tu pun benar-benar jelas. Pelan pemasaran kena jelas. Kan? Pelan pemasaran ni termasuklah iklan ataupun brosur ke apa yang disediakan. Biasanya SQ tak sediakan brosur, stokis ataupun ejen lah. Pandai-pandailah sendiri kan. Tapi semuanya kalau ada dalam iklan itu, dia kena jelas lah. Dia kena ada dalam iklan. Ni penting. Nombor 1. Tak boleh misleading. Contohnya. Kan? Apa ni, makan kerepek ini pasti ke syurga. Contohlah. Kan? Okay, jadi itu masalah lah tu. Kan? Betul, orang hari ni macam-macam. Kan? Dia tak boleh ada misleading. Kan? Nombor 2, dia tak boleh ada unsur-unsur lucah. Yang tu iklan kat Facebook tu, macam dekat Facebook, dekat YouTube tu iklan seminit tu kan, ubat kuat lah, ubat apa benda semua tu kan. Orang sekarang ni tak malu lah kan. Suami saya ni, depan-depan suami sebut, suami saya ni lemah. Contohnya kan. Jadi punya karut, punya iklan ada pada zaman ni kan. Itu semua tak patuh syariah tu. Kan, tak patuh syariah. Okay. Kemudian juga yang ketiga, exaggerate, melampau-lampau kan. Siapa makan saya punya produk ni, nescaya
kan nescaya apa sekarang jamin lah, dijamin, digaranti kan, pasti sekian-sekian, pasti sembuh kan, pasti apa, itu semua itu isu plan pemasaran tu. Selain pada cara, kaedah, teknik apa semua, termasuk juga cara dia mengiklankan tu kan, dia kena pesan pada stokis dia, pada ejen dia, jangan gini-gini, jangan apa dan sebagainya, dia kena jelaskan kan. Kemudian nombor 4, jangan gunakan tunggang agama lah. Tunggang agama tu ni lah, jual produk atau jual minyak wangi je, tapi minyak wangi baca 30 juzuk, minyak wangi campur habatus sauda, macam-macam lagi lah. Itu benda-benda tu dari sudut syariah tak patut syariah. Tak patut syariah, walaupun gunakan agama. Kan. Kemudian kalau pakai sejadah, sejadah ni memudahkan jalan ke syurga, sejadah yang dia guna tu lah kan. Kalau pakai telekung dia ni kalis api neraka contohlah kan. Jadi semua benda-benda tu tak dibenarkan dalam iklan kan, yang melampau-lampau, lucah ke, double meaning pun sama. Double meaning pun sama kan. Orang boleh teka, yang ni apa maksud dia ni? Double meaning lah, maksudnya ada dua makna kat situ kan. Kena jelas, kena jelas. Itu daripada sudut iklan. Di bawah pelan pemasaran lah. Selain itu pemasaran ni apa ads yang nak digunakan tu patut syariah ke tak contohnya kan. Kaedah dia tu, bayaran dia ke kan, nak kena deal pula dengan orang buat ads apa semua dan sebagainya lah. Okay. Tanggungjawab syarikat terhadap stokis dan ejen pun kena jelas. Contohnya kita kata barang belum ni. So barang belum post. Siapa nak kena bertanggungjawab? Stokis ke, ejen ke, contohnya kan. Barang rosak. Dah sampai depan rumah customer, barang rosak. Siapa nak kena bertanggungjawab? Itu semua kena jelas tu. Okey, tanggungjawab masing-masing lah. Okey. Kemudian penamatan kontrak. Ini pun penting. Penamatan kontrak. Jangan mula je tak ada tamat. Semua jual beli komisi apa semua jelas. Tamat kontrak tak ada. Kan? Bila tak ada ni dia bermasalah. Maksudnya contohnya stokis tu renew setahun sekali ke, contoh gitulah kan, ataupun mungkin untuk 5 tahun ke, tu kena jelas lah tanpa kontrak tu. Okey, contohnya kalau tak ikut, contohlah stokis apa ni, dia main harga. Patutnya HQ setuju RM60 je. Dia jual RM70 tapi laku. Dia dah melanggar kontrak. Bila melanggar kontrak apa yang kena? Mungkin penamatan kontrak ke, ataupun bagi warning letter ke, apa ke, kad kuning, kad merah ke, apa contohlah kan. Jadi kat situ. Jadi benda-benda ni semua adalah kena jelas. Seperti mana kita katakan hadis-hadis tadi tentang jual beli salam, tentang jual beli yang berkaitan. Okay. Kemudian seterusnya, stokis ataupun ejen. Ini saya letak ni bukanlah secara exactly, tapi sebenarnya dia adalah apa yang perlu. Okay. Tidak ambil untung atas angin macam kita sebutkan tadi. Maksudnya patutnya SU dah arahkan awak kena buat kelas 2 hari 3 hari ke, awak kenalah ni kan sikit, inform sikit kepada apa awak punya ejen, awak punya dropship contohnya kan. Bagi dia orang semangat, bagi apa, untuk melayakkan awak dapat kerja. Sebab biasanya SQ bila mana komisen tu tinggi, dia pun agak, ini mesti motivasi lebih daripada leader dia ni. Ini mesti dia ajar strategi yang baik punya ni untuk apa semua. Tapi sebenarnya tak ajar pun. Dia orang pandai-pandai sendiri. Jadi kat situ lah kena tengok. Okay. Tidak mendesak. Kan. Bagi tahu dropship, kenapa awak ni tak ni? Kan. Buat saya lagi ni. Contoh. Apa pulaknya? Dia tu komisen ni tak, dia bukan macam pekerja tau. Bukan macam pekerja memanglah boleh diarah-arahkan buat file, buat apa semua tu, sebab dia memang makan gaji pekerja. Ya, dia dropship. Yang ini adalah ejen. Okey. Kemudian juga tarikh masa penghantaran. Ini lebih kepada peserta lah. Bila tempoh 3 hari masa pekerja, dia kena nyatakan tu penghantaran. Kos pos berapa? Kos pos ni pun kena jelas, dia tak boleh ada percuma pos. Termasuk pos. Tu kena jelas tu. Percuma pos kan termasuk pos. Rupanya dah masuk dengan harga barang. Tapi dia kata percuma pos. Itu mengeliru kan? Itu mengelabui kan? Sebab orang memang suka beli yang pos percuma. Contohnya, order makan. Order makan. Jarak tu tengok RM3.75. Ni jarak sekian-sekian lah. Ini kita nak order makan. Ni jarak ni kena bayar RM3.75. Tu jarak pula dia punya tu kena bayar RM8. Contohnya kan. Yang ni pula kena bayar kosong. Ini bagus ni. Rupanya dia dah masuk sekali dalam contoh ni kan. Dia masuk sekali dah dalam harga makanan. Tapi dia kata percuma penghantaran. Tak boleh lah gitu. Maksudnya di sini sepatutnya ini adalah harga hantaran. Contohnya RM7. Awak kena letak RM7. Maka harga makanan. Ini kalau berlaku lah. Tapi hakikatnya saya harap sebab dia dia sistem. Dia tak berlaku lah isu ni. Kan? Cumanya bagi kita kan, untuk nak kos post barang, ada hidden charges ke apa benda semua dan sebagainya. Itu benda yang
perlu diperhatikan. Okey, menjalankan amanah pesanan. Orang pesan 10 hantar 10 lah. Orang pesan 100 hantar 100 kan. Orang pesan hantar, maksudnya amanah lah buat pesanan, rekod apa semua tu supaya tidak ada silap, salah, close in, close out, apa benda semua dan sebagainya, kena jalan. Okay, follow up barang dengan SQ. Ini pun penting juga. Kenapa barang tak sampai-sampai lagi? Semua dah tanya, ni kena follow up tanggungjawab dia. Lepas tu dia pun kata, itu SQ punya pasal lah, dia punya barang, ada tanggungjawab awak lah, sebab melalui awak. Kan? Kena tanyalah dekat SQ, apa yang berlaku, banjir ke, ataupun terbakar ke, apa ke, jadi lambat ni kan, dan seterusnya, itu kena follow up. Okey, kemudian seterusnya, senang ke susah nak buat proxy? Senang je sebenarnya. Kan? Ini kita, benda-benda ni semua teknikal. Dia ada je dalam syarat dan sebagainya. Okey. So yang pertama sekali, affiliate kena buat apa? Nanti kita sebut tadi. Teknik iklan tu halal. Cara tu betul. Kaedah tu betul. Kan? Hari ni tengok style punya iklan. Boleh ke tak boleh? Contoh. Sekian-sekian. Apa ni, katalah contoh banjir di Terengganu. Kan? Sangat dahsyat. Simo tu link shopping dia. Contohnya gitu kan. Link shopping dia. Atau banyak iklan-iklan hari ni. Ataupun contohnya baca lebih lanjut, klik iklan di bawah. Kan? Rupanya link Shopee dia. Keluarlah dia punya produk-produk apa semua tu. Teknik-teknik iklan yang seperti itu. Kan? Sampai kadang-kadang orang netizen kata, mana link shopping? Mana? Padahal dia cerita tu cerita benda betul. Lepas tu orang tanya, mana link shopping? Kan? Sebab biasanya kalau cerita mesti bawah tu ada link shopping. Kan? Jadi iklan-iklan seperti ni sebenarnya dah sangat popular lah. Kan? Dia agak, ataupun contohnya dia tak letak harga. Ada orang strategi memang tak letak harga. Maksudnya dia tahu kalau orang tu betul-betul nak, dia akan PM. Kalau dia letak harga kat situ, boleh jadi orang tu tak. Kan? Itu pun isu juga tu, letak harga ke tak letak harga. Kan? Kemudian juga kita sebut tadi tentang cara dia iklan, apa dan sebagainya lah. Okey. Produk-produk Takaful tu yang saya terlibat banyak juga dengan ejen Takaful, kan? Program-program dengan dia orang ni. Kan? Kadang-kadang tu gambar je berbicara. Tangkap gambar dekat hospital kerajaan. Ramai orang. Lepas tu tulis kat bawah. Lemah. Tak ada takaful. Contoh. Itu iklan tak patut syariah lah tu. Kan? Sebab apa? Sebab dia beritahu, nak bagi tahunya kalau ada takaful cepat. Kalau tak ada takaful maka lambat. Kena pergi hospital kerajaan. Kan? Nak tunggu masa, mungkin ambil masa 2-3 hari baru bedah, baru apa dan sebagainya. Kan? Jadi ini antara benda-benda yang kita perlu perhatikan lah dalam teknik kita iklan. Okey. Tidak mengambil tempahan kemudian mencari ejen atau syarikat. Ini macam saya sebutkan tadi, jual beli apa yang kita tak ada. Buka dua tempahan, baru pergi menggagau mencari apa? Mencari syarikat, kan? Mencari stokis dan sebagainya. Okey, dia kena dapatkan dulu stokis tu betul, tema dia, syarat apa semua, barulah dia boleh untuk bukakan iklan apa semua. Kalau takaful macam tu. Takaful tak boleh buat iklan, hatta saya, kalau isteri saya contoh jadi ejen takaful, saya tak boleh iklankan untuk dia. Kan? Sebab saya tak ada lesen takaful. Saya tak ambil exam TVE, saya tak ambil apa semua, tak boleh. Kan? Saya yang jadi iklan. Dia sendiri lah kena iklan. Kan? Kalau saya share tu okey. Saya share okey. Tapi saya sendiri yang mengiklankan apa semua atas nama saya ke, itu memang tidak dibenarkan. Okey. Memastikan barang benar-benar wujud memenuhi spesifikasi pelanggan. Contoh apa? Saiz. Jangan ikut dan je. Contoh. Saya suka buat contoh perkasam tadi tu lah. Kan? Dia tulis itu ada macam-macam jenis perkasam. Kan dia ada tanda kat situ. Ni loma ke, ini ikan lomak ke, ini ikan apa ke, ada pun tanda. Kan? Orang tu order 3 paket perkasam sepat. Contohnya kan. Dia tak ada stok pula sepat, ada tali piar. Hantar je lah tali piar. 3 paket tali piar. Tak boleh. Walaupun sama berat dia, walaupun harganya sama, tak boleh. Sebab pelanggan dah minta sepat. Contohlah kan. Okey, yang kedua, contoh lain. Baju tu warna kuning, kan, saiz berapa-apa, sekian-sekian. Dia tengok, alamak, tak ada stok ah. Yang ada stok warna biru je, tapi saiz semua sama. Dia pun main bedal, hantar je. Tak boleh. Kalau ikut sebenarnya di sini dari sudut hukum dia panggil khiyar khalful wasfi. Khiyar seperti mana yang tak memenuhi spesifik, seperti mana yang sepatutnya, maka dia boleh dipulang balik. Maksudnya baju tu boleh pulang balik. Perkasan tu boleh pulang balik. Kesian orang tu kan. Dah lah nak mata ini, nak makan perkasam sepat. Lepas tu kena tunggu lagi lama kan. Jadi kat situ lah cerita dia. Maksudnya perlu spesifikasi. Spesifik lah apa yang ditempah oleh pelanggan. Baju, kasut, saiz, apa semua yang berkaitan. Okey. Menjual dengan harga ditetapkan tiada unsur korban. Harga ditetapkan oleh syarikat lah. Kan? Okey. Tak ada pula dia tambah RM5 ke apa dan sebagainya. Sebab biasanya dia nak kawal pasaran.
Kan? Kalau semua dropship, semua agent suka-suka hati letak harga tu, akan timbul persaingan yang tak bagus lah. Kan, yang ni jual murah sikit, yang tu jual mahal sikit, yang ni jual sekian-sekian. Melainkan kalau nak jual tu kepada saudara-saudara dia, kan, nak bagi bersedekah apa semua tu, itu terpulang lah. Kan? Tapi untuk basaran secara umumnya, iaitu bermasalah ketika mana kalau bermain dengan harga ada yang tak tentu ni. Maksudnya SQ kena tentukan harga-harga yang munasabah yang sepatutnya. Okay? Tak bersumpah, tak menipu daya daripada sudut iklan lah. Kan? Sumpah ni tak semesti demi Allah tau. Dalam berniaga tak semesti demi Allah. Sumpah ni, dia kalau sebut guarantee, guarantee, bukan green tea. Green tea yang minum tu bukan, guarantee, confirm, pasti. Kan? Kalau pakai ni pasti nyenyak tidur. Contohnya kan, pasti tu yang masalah tu. Kan, guarantee masalahnya. Jadi itu termasuk dalam bersumpah, sebahagian daripada bersumpah. Kan, kalau apa pakai dia punya produk dia ni, kerja manis akan berkurang kan, pasti akan sebut. Contohnya kan, itu problem. Iklan-iklan yang seperti tu pasti, jamin, kan, apa ni, guarantee, tu semua kena elakkan dalam bentuk-bentuk seperti itu, sebab dia bawa masuk unsur-unsur bersumpah di dalam apa ni, dalam iklan ataupun di dalam jual beli. Okay. Pembayaran penuh daripada pelanggan. Kita kata dia kena bayar 50. Sebab itu jual beli salam. Dia tak boleh bayar 30 dah sampai barang baru bayar 20. Itu secara umumnya lah. Dikenakan yuran. Ni pun penting. Kalau affiliate ataupun dropship kenakan yuran, tak boleh lah. Maksudnya bila dia nak jadi agent ataupun syarikat jadi stokis ke apa, dia kena apa? Kena bayar yuran. Nak masuk kena bayar 100. Itu menipu lah tu. Okay. Dia bayar 100 contohnya. Tak boleh sebab dia percuma, nak masuk tu percuma. Mungkinlah kena bayar RM5 ke kos apa, admin ke apa, itu is okay. Tapi kalau sampai 100, 150, RM50, itu kenapa kena bayar? Sedangkan jadi affiliate je. Kan? Sebab tu kebanyakannya, yang ni kebanyakannya okey dari sudut tu. Tapi kalau ada juga, maka dia tak patuh syariah lah. Okay. Kemudian juga, saya terlupa apa satu tadi. Okey, yuran. Kemudian juga dikenakan, kita kata wajib membeli barang. Itu benda-benda yang kena tengok juga kan. Affiliate wajib beli 100. Kan? Ataupun nilai barang tu 100. Wajib beli 2 botol sabun. Contoh. Kena beli dulu baru nak jadi ejen. Kenapa nak wajibkan macam tu? Supaya barang laku. Kan sebenarnya barang tak laku. Lepas tu wajibkan dropship ataupun affiliate ni untuk dapatkan 2 barang. Tak boleh sebenarnya. Sebab tu 2 benda berbeza. Yang ni akad jual beli. Jual beli tak boleh paksa. Jual beli asalnya tak boleh paksa. Okay. Kemudian juga secara umumnya dia begitu. Dia tak boleh mewajibkan mesti beli barang bernilai 100 baru didaftarkan sebagai dropship kan, dan sekian-sekian, tak boleh. Tapi kalau dia beli tu barang tu 100 tapi barang tu untuk dijual, itu okey. Maksudnya dia beli barang tu paling-paling kurang, tapi bukan dropship lah, biasanya agent lah. Dia kena beli 10 set. 10 set tu wajib lah, sebab apa? Permulaan dia. Lepas tu nak ambil 20, 30 tu terpulang lah kan. Tapi sekurang-kurangnya 10 sebab untuk dia jadi stokis dan dia nak jual barang tu nantilah, sama ada barang tu mungkin pada dia ataupun mungkin barang tu dekat warehouse tapi dia telah beli. Jadi dia telah beli. Okay. So jadi dia dekat situlah dia punya isu-isu yang terkait. Okay. Saya rasa cukuplah kot dulu sampai situ. Isu-isu berkait dengan perkara yang kita bincangkan ni. Okay. Ada soalan Bevon sebelum kita pergi kepada chat ni? Ustaz, tadi Ustaz sebutkan kalau iklan-iklan tu yang dalam macam dia gunakan perkataan garanti, pasti, dijamin tu, itu dikira kalau kita anggap dia macam scammer, boleh ke Ustaz? Sebab dia bersungguh-sungguh untuk jualan dia punya produk tu, tapi sebab dia cara dia approach kan. Kita tu kan, tapi kita tengok macam bukan tak confidence, bukan tak confidence sebab tak tahu lagi macam, tapi dia macam garanti jamin dia macam problem macam ni. Tapi kalau kat situ saya rasa macam ni takut kena scam je ke takut sebab belum apa-apa lagi. Dia buat kita suruh kita nak lakukan barang dia desak kita suruh kita beli kan Ustaz. Itu macam scammer juga ke Ustaz ya Ustaz? Dia boleh jadi, boleh juga bukan scammer. Cuma mungkin sebab dia ialah nak barang dia terjual. Dia sebenarnya memang kita genuine lah. Dia betul-betul original lah, barang dia betul, sistem dia betul. Tapi keadaan tu memaksanya kan dengan bersumpah, dengan garanti, dengan apa tadi tu. Saya kata dari sudut asalnya kalau dia scam lah, dia scammer lah.
Tapi kalau tak, dia bukan scammer, dia cuma nak melakukan barang dia, dia letak benda-benda gitu. Jadi yang itu jadi sudut isu syariah lah. Dia akan jadi isu daripada sudut perspektif syariah kan. Boleh jadi dia jual tu dia jual. Sebab orang percaya. Okay. Jual beli tu sah, jual beli sah tapi perbuatan dia tu berdosa. Berdosa besar lah kerana dia telah mengelabui, dia telah menjamin, dia telah ada unsur-unsur penipuan, muslihat dekat situ kan. Jadi itu dari sudut syariah. Cuma kita kata jenis jual beli ni ada jual beli yang haram terus. Maksudnya jual beli tu pun haram, teknik apa semua tu cara tu haram kan. Ada jenis jual beli tu sah. Tapi cara dia buat tu menipu. Cara dia buat tu menipu. Jadi di situ antara benda-benda yang kita perlu perhatikan lah. Okey. Wallahualam. Saya baca soalan dekat chat ni. Ustaz, silakan. Master Stockist pun betul tu. Kan dia goal ke kan apa ke kan. Okey, seterusnya banyak kes untuk atas lain. Itulah kan sistem affiliate Shopee macam mana Ustaz daripada iklan je produk kat kedai-kedai tu. Okey. Dia yang tertipu letak link tajuk lain bila klik keluar Shopee. Itulah yang kata tadi. Betul tu kan, tak boleh teknik marketing yang salah. Okey. So kita kata secara umumnya Shopee tu bagi saya tak ada isu sebab dia kedai online dia. Kedai online dia dan kemudian dia pun letaklah barang apa benda semua kat situ, iklankan produk pun. Tapi kita kata kami ikut spesifikasi tadi lah. Dia guna platform dia tu. Dia guna platform Shopee macam kedai online dia untuk mengiklankan barang-barang dia. Kan. Jadi dari sudut asalnya kita kata tidak jadi isu lah dari sudut hukum syariahnya dekat situ. Cuma nak kena tengoklah kalau ada bayaran ke dengan Shopee tu macam mana sebab kita guna apps dia. Kita guna apps dia. Kita guna sistem dia. Bukan kita jadi ejen dia ke apa pula, kita guna apps dia. Jadi di situ kena jelas lah patutnya Shopee ni tak silap saya dah ada dia punya panel syariah dia. Mashrif ke apa benda tak nama dia. Tapi itu yang check Shopee later tu kan. Tapi secara umum whole tu yang tu saya tak pasti. Kalau ada panel syariah dia baguslah. Tapi kalau tak ada secara umumnya dia dianggap sebagai benda tu harus sebab kita guna platform saja. Kan macam kita lah. Kita guna nak pergi photostate IC. So kita guna platform dia lah, mesin tu. Jadi kita bayarlah RM1 ke RM10 ke apa-apa. Dia macam Shopee, kita punya platform ads dia tu. Tapi sistem dia masuk mana apa semua tu, itu sepatutnya secara umum memang dia kena panel syariah. Tapi sekadar iklankan produk apa semua tu tidak jadi masalah lah. Cuma itulah macam saya sebut tadi. Kan Sino, Simo kan. Kemudian apa lagi punya iklan Shopee dia kan. Okey, kalau harga pada kotak harga letakkan mahal dari harga jualan, bolehkah? Sebab untuk orang untuk membeli dengan niat harga asal lebih mahal tapi dijual dengan harga lebih rendah. Contoh harga pada kotak 100 tapi dijual RM80, itu dikira menipu. Dia asalnya kena kembali kepada SU. Sebab dia penetapan harga ni kepada SU. Kalau SU kata memang harga tu kita letak 100 itu harga standard, tapi kalau dia nak jual RM95 ke contohnya, itu dipersilakan. Contohlah kalau SU kata, tapi tak kurang daripada RM90. Dia boleh letak 92, 90. Itu SU punya apa? Penetapan nak letak benda tu. Dan dia tak boleh buat decision sendiri. Nanti bila stokis lain tahu, bila ejen lain tahu, dia jadi bermasalah lagi. Patutlah duk laku je, apa dia buang harga. Padahal jual produk sama. Jadi di situ dia akan ada, sebab tu SU memang kena pantau, stokis ataupun ejen pun kena tengok benda-benda yang seperti ni. Overclaim kan. Okey. Okey. Okey, ada lagi soalan lain? Ataupun kelas-kelas kita yang sebelum ni kan, kalau ada apa-apa perbincangan ataupun soalan. Iklan-iklan yang kita anggap macam saya cakap tadi lah, kalau kita dia jual produk-produk macam produk-produk Melayu lah kan, dia punya overclaim tu dahsyat Ustaz kan. Kadang-kadang kita tengok dia punya iklan tu macam memang macam agak lucah jugalah Ustaz. Kita sebagai orang awam tu nak ambil tindakan tu macam mana Ustaz? Kalau kita boleh yelah macam satu orang kata macam malu lah kan kalau kita tak kira lagi perempuan, tapi dia punya claim tu, overclaim tu sampai macam memang sesuatu yang tak manis lah kan iklan macam tu. Kalau kita nak kita nak ambil tindakan atau kita ajukan ke pihak projek, ke mana kita kalau kita boleh ajukan iklan macam tu Ustaz? Biasanya dari sudut perundangan kita boleh MCMC tempat yang kita boleh ni. Kemudian juga daripada sudut asalnya, kalau saya lah nampak iklan-iklan macam tu, saya block je untuk saya sendirilah kan. Tapi secara umumnya kita kata laporan-laporan tu, report tu, page apa semua tu bolehlah buat kan, boleh buat. Ataupun kita tunjuk kat situ ada unsur-unsur sensitivity, ada unsur apa, kita report je lah kan. Sebabnya
iklan tu akan ada di mana-mana saja. Itu agak suka sikit kan, platform YouTube muka ni lagi kan, dekat Facebook pun ada lagi kan. Jadi sebab tu Facebook video dia dengan YouTube memang tu tempat iklan yang paling ramai orang guna dan paling top untuk kita dapatkan orang view, orang tengok kita punya iklan tu kan. Itu memang dia punya. Cuma kita kata iklan-iklan sampah, overclaim, misleading, apa benda, semua benda tu memang satu benda yang sepatutnya kita kena laporkanlah kepada pihak-pihak yang berkuasa. Just Facebook je kan, tekan kat link tu, tengok kat situ dan laporkan ada sensitivity ke, ada misleading, ada apa dan sebagainya, iklan-iklan yang dia buat tu kan. Kalau dia melibatkan kepatuhan syariah, maka itu susah sikit. Sebabnya panel syariah biasanya dia bolehlah tolong kata ini iklan tak patuh syariah apa, bolehlah dia post kat Facebook dia ke kat TikTok dia ke apa. Tapi untuk daripada sudut penguasaan tu syarikat tu sendiri. Syarikat tu sendiri kan. Sebab kalau panel syariah ni ada je yang boleh toleransi daripada sudut mungkin sebab dia orang anggap panel syariah ni kena bayar mahal dan sebagainya lah. Sebenarnya ada juga yang biasa-biasa je pun. Tak adalah nak kena bayar sampai ribu-ribu pun kan. Ada juga yang mungkin ikut dia punya sijil. Kan, maksudnya untuk dapatkan sijil halal tu dia pun pergi dekat tempat-tempat yang mengeluarkan sijil patuh syariah yang diakui lah. Mungkin ada berdaftar dengan Suruhanjaya Eksekutif Malaysia, dia punya panel syariah. Itu semua tu benda yang dia perlu lihat lah, dia perlu perhatikan. Ada pula yang boleh secara tahunan, dia based on contract kan. Boleh one off, ada boleh kontrak, ada apa, boleh bincang benda-benda macam tu dan boleh survey lah harga-harga panel-panel syariah dekat luar sana. Okay? Dan untuk betulkan iklan dia, pasaran. Yang penting dia nak halal lah. Bukan halal tu mesti dia IC Islam, Melayu, halal lah tu sebab dia yang jual lah. Tak, dia kena tengok dari sudut benda-benda yang kita bincangkan tadi. Wallahualam. Okey, saya rasa kita nanti dululah kot dekat sini, insyaAllah. Nanti kita serahkan balik kepada Cak Liza dan insyaAllah nanti kalau ada apa-apa soalan boleh minggu depan, ataupun kalau nak WhatsApp tu kadang-kadang saya lambat sikit tengok keadaan. Sempat lah insyaAllah. Okey, saya serah balik kepada saya serah balik kepada Kak Liza, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak insyaAllah. Hari ni Kak Syida Ustaz. Lupa Kak Syida. Itulah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan pagi ini. Masalahnya Kak Syida ingatkan benda-benda macam ni selalu terkait dengan direct selling lah. Kalau Ustaz kan dulu-dulu pun aktif juga direct selling kan sebagai agent, stokis lah semua. Tetapi itulah dulu-dulu kita tak ada ilmu kan. Bila Ustaz sampai ke hari ni kita macam ada benda yang kita tak buat. Ada kita benda tak patuh syariah yang kita buat dah sebab kita tak tahu kan. Tapi alhamdulillah lah, kita tak terlambat lah kalau kita untuk kita nak ambil iktibar lah daripada perkara-perkara macam ni kan. Dulu tu memang aktif lah Ustaz sebelum kahwin dulu. Jaga insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz atas menyampaikan. Kalau tak ada soalan, kita engkasi kita terus kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. InsyaAllah nak maklumkan kelas kita untuk Ustaz Nazri tu mungkin kita buat pada malam nanti insyaAllah. InsyaAllah nanti kalau apa